Pasca pilihan raya PRN Sabah ke-17, kestabilan politik menjadi keutamaan kerajaan negeri. Politik yang stabil dapat memastikan pentadbiran kerajaan berjalan lancar untuk terus membangunkan Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menegaskan wakil rakyat yang dilantik perlu menggalas tanggungjawab berkhidmat kepada rakyat. Pada akhirnya kita melihat stability politik itu sebagai yang penting, ya. Kerana tanpa stability politik, kerajaan ini sentiasa goyah atau sentiasa berada dalam pelbagai macam teka-teki politik, ya. Kita mau menumpukan perhatian kita kepada membangun Sabah dan juga menyantuni rakyat. Jelas beliau, peranan ADUN tidak terhad kepada jawatan dalam kabinet, malah mereka tetap mempunyai ruang berkhidmat kepada rakyat melalui portfolio lain. Belanjawan Sabah 2026 akan dibentang di Dewan Undangan Negeri DUN Sabah 12 Disember ini. Tumpuan meneruskan momentum pembangunan infrastruktur dan kebajikan rakyat. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, memuktamadkan intipati belanjawan berkenaan merupakan tugas pertamanya selepas dilantik memegang portfolio itu. Jadi sebenarnya saya hanya ada sekitar 10 hari untuk menyediakan belanjawan 2026. Tapi berkat daripada kerajinan dan juga dedikasi pegawai-pegawai di kementerian ini, yang sebenarnya telah pun bersedia sebelum Dewan Undangan Negeri dibubar dahulu. Datuk Masidi memaklumkan situasi ekonomi global yang semakin mencabar susulan penurunan harga komoditi termasuk minyak mentah dijangka memberi kesan terhadap penyediaan belanjawan Sabah 2026. Harga minyak di pasaran antarabangsa kini menunjukkan tren menurun berbanding anggaran awal ketika perancangan belanjawan negeri itu dibuat. Bagi meningkatkan keterjaminan makanan rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan bercadang memperkasa pelaksanaan program Kebun Dapur. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata program menggalakkan penduduk setempat menanam sayur-sayuran dan buah-buahan di kawasan rumah masing-masing, sekaligus mengurangkan kos sara hidup serta menyumbang kepada pengeluaran makanan negeri. Di samping itu, kita juga bekalkan dengan tanaman buah-buahan berpotensi tinggi. Kalau kita ingin galakkan ramai orang menanam, saya ingat satu masa nanti kita akan jadi pengeluar durian ataupun avokado ataupun nangka madu J33 yang terbesar di Sabah, hanya dengan kita mewujudkan pusat-pusat pengumpulan daripada kebun-kebun yang dihasilkan daripada kebun dapur. Jadi mungkin idea tersebut boleh dilaksanakan kerana saya mendapat ilham ini semasa lawatan saya di Thailand. Pengalaman beliau dalam bidang pertanian juga akan terus dimanfaat menghasilkan video pendidikan berkaitan bagi membantu petani luar bandar yang tidak berpeluang mengikuti latihan formal. Dalam masa sama, Jabatan Pertanian dan agensi berkaitan juga perlu menghasilkan benih yang berkualiti pada harga mampu milik bagi menyokong program ini. Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi pula akan memberi tumpuan kepada pembangunan pendidikan luar bandar yang merangkumi aspek kemudahan pembelajaran, prasarana sekolah dan akses digital. Menterinya Datuk James Ratib berkata kekurangan peranti pembelajaran seperti komputer riba dan tablet menyukarkan proses pembelajaran pelajar di kawasan berkenaan. Dari segi prasarana sekolah, keutamaan diberi kepada pembangunan asrama bagi kemudahan pelajar yang terpaksa berulang-alik jauh ke sekolah setiap hari. Selain meneliti semula projek sekolah yang masih belum siap dan sekolah daif yang masih menggunakan struktur kayu. Dalam akses digital, beliau menyasarkan akses internet diperluas ke kawasan luar bandar dalam tempoh 3 tahun. Dan saya lihat kawasan-kawasan bandar ini, saya akan pastikan bahawa dalam masa 3 tahun ini, semua kawasan di Sabah ini akan mendapat tower ataupun jaringan-jaringan ini, jaringan wifi dan sebagainya. Beliau menegaskan kementeriannya juga akan bekerjasama rapat dengan guru dan pengarah pendidikan bagi mengenal pasti permasalahan sebenar pelajar luar bandar.
66 graduan Diploma Kemahiran Malaysia, program Pengiktirafan Pengalaman Terdahulu RPEL diraikan dalam Majlis Penganugerahan Diploma Kemahiran Malaysia yang berlangsung di Ibu Negeri. Turut dianugerahkan sijil Perbadanan Hal Ehwal bekas Angkatan Tentera Perhebat kepada 85 penerima. Inisiatif perhebat ini bagi memperkasa anggota tentera yang bakal bersara melalui pelaksanaan kerjaya kedua perwira. Menghubungkan agensi awam dan syarikat swasta, usaha ini membuka luas akses latihan industri berkualiti serta peluang kerjaya bagi bakal pesara dan veteran ATM. Bagi tujuan itu, perhebat bekerjasama dengan lebih 62 syarikat termasuk kumpulan LTAT dalam pelbagai industri. Penduduk terjejas kebakaran 5 buah rumah di Kampung Seri Tanjung, PPMS Nusa Jaya 5 September lalu mendapat perhatian Yayasan Nur Jauhar YNJ. Sumbangan dihulur bagi meringankan beban mereka. Sumbangan disampaikan penaung YNJ Tuan Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni sempena program ziarah kasih di Kinabatangan. Program ini dilancarkan awal tahun ini untuk menyantuni golongan memerlukan, termasuk mereka yang ditimpa musibah. Harapan saya semoga usaha ini akan diteruskan sejak penubuhannya pada tahun 2012, menyantuni dan menziarahi mereka yang kurang bernasib baik. Para penerima menyatakan rasa syukur atas sumbangan yang membantu meringankan beban keluarga masing-masing. Memang saya amat terharulah. Tuan Puan sendiri dan kaki tangan Tuan Puan pun ada terlibat. Meninjaulah keadaan saya. Sedikit sebanyak meringankan beban saya kena penyakit stroke. Saya sangat-sangat bersyukur atas kunjungan Tuan Puan dari yayasan. Sedikit sebanyak bolehlah meringankan beban, dan juga saya berharap usaha sebegini yang sangat murni ini haruslah diteruskanlah. Penerima terdiri 11 ketua isi rumah KIR yang mendapat bantuan wang tunai dan keperluan harian. Tindakan pantas anggota bomba dan penyelamat Tawau berjaya menyelamatkan lebih 400 rumah dalam insiden kebakaran di Kampung Kurnia Jaya Batu 4, Tawau. Menurut Ketua Operasinya Mazlan Sarman, seramai 20 anggota bersama 4 jentera bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan kira-kira 4.20 minit petang. Untuk makluman, kebakaran pada kali ini melibatkan sebanyak 18 buah rumah jenis tidak kekal dan juga melibatkan kehilangan kerosakan satu buah kenderaan wira. Untuk makluman, kita mendapat panggilan daripada tali kecemasan pada jam 16.20 dan sementara itu kita telah menggerakkan dalam 5 buah kenderaan jentera ke lokasi dan kita pun dapat bantuan daripada Balai Bomba Kunak untuk hadir ke lokasi. Turut berada di lokasi anggota PDRM, Balai Bomba dan Penyelamat Kunak, Bomba Komuniti Kampung Titingan, Jabatan Pertahanan Awam dan Sabah Electricity. Danau Mountain Bike Race 2026 akan membuka tirainya awal tahun depan. Acara sejauh 88 km itu berentasi kawasan hutan simpan Lembah Danum sekaligus memberi peluang istimewa peserta ke kawasan hutan yang jarang diakses umum. Perlumbaan akan bermula di WB Payang kira-kira 4 km dari Lahad Datu sebelum peserta memasuki kawasan hutan simpan kelas 1. This is not meant to be just another cycling event. It takes riders from the coastal area of Lahad Datu through the most pristine rainforest on earth, Danum Valley Conservation Area. Aspek keselamatan turut diberi keutamaan. Perlumbaan melibatkan jalan tidak berturap, denai hutan dan kawasan curam. We spoke with PDRM, we had a first technical meeting with all the agencies. Lahad Datu has been given us 101% support. PDRM will close the road within this area because that main road is, at this moment, is also under construction, renovation, something like that. So then they would do traffic control. So this is good for our rider to know. So safety is in the good hands.
Acara anjuran bersama beberapa agensi kerajaan dan rakan konservasi ini turut memberi tumpuan kepada usaha penyelidikan hutan, termasuk kajian orang hutan, pemulihan hutan serta penyelidikan bioakustik. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.